Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak murid sekalian. Untuk kali ini kita akan habiskan topik kita bagi tajuk 4. Okey, jadi untuk topik yang pertama 4.3 kita masuk kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Jadi di sini ada 5 kepentingan, okey, 5 kepentingan. Jadi kita akan pergi satu persatu lah kepentingan ni. Okey, kita akan lihat. Okey, Okey, yang pertama, kepentingan yang pertama, hutan ni adalah satu kawasan untuk tadahan air. Okey, kalau kita tengok kan banyak air terjun apa semua datang daripada bukit, betul tak kan? Jadinya jadi daripada air terjun tu sampailah ke anak sungai, sampailah ke sungai besar, sampailah ke tasik ataupun ke laut. Dia turun macam tu lah. Jadinya yang pentingnya hutan di tanah tinggi ni, di kawasan-kawasan bukit ni adalah kawasan tadahan hujan. Okey. Jadi sebab itulah di negara kita ni kita banyak kawasan hutan dan sumber air kita sangat cukup. Jadi hutan ni apa konsep dia? Dia ni menyerap air, dia akan menapis air tu masuk ke tanah, dia akan jadi air yang bersih lah. Itu konsep dia. Okey, kalau kita lihat di sini dia bagi contoh ni Taman Negeri Royal Bloom. Okey. Jadi itulah pentingnya hutan kita ni sebagai kawasan tadah air. Macam kita tadah guna apa? Kita tadah guna besen gitu kan. Okey. Dan kalau kita lihat sini air hujan yang turun ke kawasan-kawasan hutan di tanah tinggi ni dia akan sampai ke kawasan empangan. Macam empangan okey, kat Perak ni empangan apa? Lupa lah. Okey. Banyak kawasan empangan macam di Kedah, empangan muda yang digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan-kawasan tanah padi. Okey. Okey. Itu yang pertama sebagai kawasan tadahan hujan. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Okey. Keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem ni maksud dia saling interaksi, saling hubungan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Itu dia kata sini benda hidup tu, biotik tu benda hidup lah. Okey, biotik benda hidup, abiotik benda bukan hidup. Contohnya kat sini. Nampak? Tumbuhan, haiwan, manusia. Kalau benda bukan hidup, batuan, tanah, air, udara, mineral-mineral dan juga tenaga suria. Okey. Jadinya pentingnya kawasan kepentingan hutan kita ni untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau hutan tak ada, ekosistem akan terganggu. Okey. Seterusnya, sumber perubatan. Kalau kita tengok banyak perubatan tradisional kita menggunakan sumber-sumber dari hutan. Ada juga perubatan moden yang menggunakan sumber-sumber dari hutan. Kemudian ada juga makanan tambahan. Okey. Orang panggil apa? Suplemen. Suplemen pun menggunakan produk-produk dari hutan. Antara contohnya tongkat ali. Yang ni cukup popular tongkat ali daripada akar dia. Dia bukan daun akar tongkat ali. Pokok sembung, daun, akar juga bunga. Pokok senduduk. Dan ada tumbuhan-tumbuhan perubatan ni kita amalkan dia, kita makan sebagai ulam. Okey.
pun ada juga untuk menjaga kesihatan kita lah. Tapi macam tu lah kata walaupun ia sebuah perubatan, tapi pengambilannya mestilah berpada-pada. Kadang-kadang tak boleh lebih. Kalau terlebih lebih, dia jadi racun pula pada kita. Okay? Apa-apa saja pun yang kita makan, okay, kita berpada-pada. Okay? Kemudian habitat. Habitat ni daripada bahasa Latin sebenarnya. Maksud dia tempat tinggal. Okay? Tempat tinggal bagi apa? Flora dan juga fauna. Flora haiwan, flora tumbuhan, flora tumbuhan, fauna tu haiwan lah. Jadinya inilah kepentingan hutan kita. Okay? Jadi kalaulah katakan buat pembalakan apa semua, penyahutanan ni maksud dia menggondolkan kawasan-kawasan hutan, habislah tempat pokok-pokok yang ada, dan pokok-pokok yang ada ni juga adalah tempat tinggal haiwan-haiwan. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang harimau masuk ke ladang, betul kan? Harimau makan lembu, okey, kambing. Sebab apa? Sebab kawasan hutan dia dah digondolkan, dah ditebang. Jadi sebab itulah haiwan-haiwan ini lari. Tapi masalah kita tak boleh pula tak buat penebangan hutan, sebab keperluan ekonomi kita. Macam kawasan perumahan, pertanian, kita macam kena buat. Kena juga orang kata ada benda kita buat tu untuk ada kebaikan, dan ada juga kesan keburukannya. Kita akan pergi satu persatu lah. Okey, kemudian sumber bahan mentah. Okey, jadi hutan ni mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang berpotensi untuk kita buat orang kata apa, industri perabot, industri kraft tangan. Contohnya macam ni lah. Kita tengok bakul, daripada buluh, daripada rotan, kayu balak, buat perabot, buat curucuk, buat curucuk di tapak pembinaan. Okey. Kemudian dan hutan di Malaysia kita ni banyak tumbuhan-tumbuhan yang pelbagai, tumbuhan-tumbuhan kayu balak yang pelbagai, yang menjadi orang kata menjadi sumber pendapatan bukan sahaja dalam negara, tapi kebanyakannya ekspor ke luar negara. Tambah-tambah pokok-pokok kayu balak yang bernilai tinggi, contohnya macam pokok jati mahal. Maksud dia harga dia tu orang kata boleh memberi kesan ekonomi yang baik kepada negara kita. Okey. Kemudian kita masuk topik yang terakhir daripada bab ni. Okey. Kesan-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan menjadi. Tadi kita cerita pasal kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia lah, kepentingan dia. Sekarang ni kesan-kesan dia. Baru kita tengok apa yang kita buat tu ada baik, ada buruk. Okey, yang pertama, kesan positif dia, pembangunan hutan. Okey, jadinya program ladang hutan ni dibuat, maksud dia untuk mengurangkan tekanan sumber hutan. Okey, maksud dia sebab apa? Bila kita menebang kawasan-kawasan hutan yang ada ni, jadi sumber-sumber ni akan berkurang. Kayu balak apa semua, kita sebenarnya nak tebang sekejap. Pokok balak tu dia nak hidup dengan orang kata sampai tahap besar tu berpuluh-puluh tahun. Bayangkan nak tebangnya
berapa minit, berapa jam dapat dah berpuluh-puluh pokok. Tapi pokok tu nak membesar berpuluh-puluh tahun. Jadi itulah dia buat program ladang hutan. Maksud dia ada hutan spare, hutan spare yang untuk menyediakan supaya kayu-kayu ni sedia ada. Okey, pokok-pokok yang kita tebang ni sentiasa ada. Tak adalah kita asyik tebang aja kerja sampai licin. Okey. Jadi untuk orang kata merealisasikan ladang hutan ni, maksudnya pihak-pihak berwajib, pihak-pihak berkuasa dia kena mengkajilah spesies-spesies pokok yang orang kata apa menjadi keperluan kepentingan ekonomi ataupun pokok-pokok yang nak pupus. Jadi dia akan buatlah, disenaraikan untuk ditanam lah, macam tu dia ditanam. Dia buat satu ladang hutan, macam ladang hutan ni macam hutan buatan jugalah maksud dia bukan buatan, maksud dia membuat balik hutan. Okey, membuat balik hutan. Okey, kalau kita lihat di sini antara spesies dia, nampak ni pokok-pokok pokok jati ni, pokok jati yang bernilai tinggi. Okey, nampak. Okey. Okey, dan tumpuan utama dia kata kepada pokok getah dan juga pokok akasia. Okey. Kemudian yang kedua, penghutanan semula. Nampak macam kaedah ladang hutan, tapi ini penghutanan semula ni kita buat dia sebagai satu apa nama? Satu kaedah untuk kita tanam pokok-pokok balik, kita pulih balik, kita memulihkan balik kawasan hutan yang ada. Okey. Jadi penghutanan semula, sebabnya bila kawasan-kawasan tu dah ditebang, memang habislah pokok-pokok di situ. Jadinya dia menghutankan balik kawasan tu. Jadi apa yang dibuat, perhilitan agensi-agensi ni, Jabatan Hutan, FRIM, perhilitan mengambil langkah untuk memelihara hutan. Okey, anda kena faham, dia ada dua di sini pasal hutan ni. Satu memelihara, memelihara ni dijaga, dijaga. Memelihara ni dia repair balik. Okey, itu maksud dia, dia repair balik. Okey, ini contohnya lah. Dia kata hutan lipo Bukit Langgung dikepung. Maksud dia yang ni dia macam dia buat balik lah hutan tu. Nampak contohnya, ladang hutan pokok jati di Perlis, dia tanam pokok jati, dia buat hutan pokok jati. Okey. Kemudian Taman Negara. Okey, Taman Negara, begitu boleh tengok Taman Negara di Pahang, di mana di sini ada pelbagai jenis haiwan, flora dan fauna, dan kawasan ini dijaga, dijaga, disimpan untuk mengekalkan ekosistem. Okey, dan kena tahu kawasan-kawasan ini tak boleh ada pemburuan, tak boleh ada pembalakan. Dia memang jaga betul lah. Siapa yang mengganggu kawasan ni, orang kata akan dihukum oleh akta-akta yang ada dalam undang-undang. Okey. Kemudian dan taman-taman negara ni ada juga yang diuruskan oleh negeri, dan ada juga yang diuruskan oleh negara. Okey, macam Taman Negara Pahang, sebab nama kalau negeri macam di Sarawak, di Sarawak ada kawasan yang dijaga oleh negeri. Di Sabah pun ada Taman Negara Bakor, di Sarawak. Di Sabah Taman Negara, dia kalau nak ingat nama mula lupa lah. Okey. Kemudian yang seterusnya, okey, hutan simpan kekal. Okey, hutan simpan kekal, dia macam nampak macam taman negara kan, benda kena simpan tapi sebenarnya hutan simpan kekal ni ramai yang salah faham. Orang ingat hutan simpan kekal ni, hutan ni kena simpan,
Jadinya sebenarnya di kawasan hutan simpan kekal ni boleh buat pembalakan. Jangan terkejut bukannya kata simpan sampai tak diganggu Di kawasan hutan simpan ni dia ada juga berlaku pembalakan dan juga ada pelombongan. Nak melombong biji besi ada cumanya kawasan ni dikawal dikawal, maksud dia permit tu dibenarkan dengan cara tertentu je. Okey. Dan pembalakan dan juga pelombongan di kawasan ini maksudnya dia bukan sekadar bukan menguntungkan inilah pihak-pihak tertentu dia lebih kepada pendapatan ni kepada negeri. Okey, pendapatan ni negeri ataupun negara lah. Maksud dia lebih fokus kepada hasil kepada negeri ataupun negara. Okey. Jangan sebab sebelum ni ramai juga yang keliru dia ingat hutan simpan kekal ni tak boleh ada pembalakan. Okey. Dia macam taman negara. Itu kan. Tapi sebenarnya boleh ada kawasan-kawasan yang dia bagi permit untuk membuat aktiviti-aktiviti pembalakan dan juga pelombongan. Okey. Sebab tu dia kata kat sini okey, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini akan menggalakkan penghasilan dan penggunaan hasil hutan yang dapat memberi faedah pada ekonomi secara maksimum. Nampak dia kata dapat menggalakkan penghasilan dan penggunaan. Maksud dia hutan ni bolehlah ditebang juga sebenarnya, dibuat pembalakan dan juga pelombongan. Okey. Ni contoh hutan hutan simpan yang ada. Okey. Kemudian kesan negatif. Okey. Kesan negatif daripada gangguan terhadap tumbuhan-tumbuhan semula jadi kita. Okey. Yang pertama, ekosistem tidak seimbang. Okey. Macam mana tak seimbang boleh berlaku? Sebab berlakunya penyahutanan. Penyahutanan ni maksud dia menggondolkan hutan. Okey. Apa tujuan dia? Bukan sahaja untuk pembalakan. Maksud dia ada permit. Jadi maksudnya ada benda positif yang kita buat untuk ekonomi kita, tapi ada juga kesan-kesan negatif. Sama juga penyahutanan di Cameron Highland untuk tanam teh, tanam strawberry, pertanian lah, pertanian. Okey. Jadi memang berlaku penyahutanan ni. Okey. Jadinya dan kawasan-kawasan lain buat rumah pun sama juga buat rumah pun kena tebang kawasan hutan. Okey. Kalau kita lihat di sini akan berlaku ekosistem terganggu. Sebab ekosistem terganggu tu cikgu cerita tadi tu boleh gajah masuk ke kawasan tempat tinggal orang, harimau boleh pergi ke ladang-ladang. Okey. Sebab apa? Sebab kawasan dia terganggu. Okey. Dah tak seimbang. Okey. Dan bila ekosistem tak seimbang ni mulalah berlakunya hakisan, tanah runtuh. Kan kita tengok dekat kawasan-kawasan bukit kan, macam dekat Cameron Highland baru dulu tanah runtuh berlaku. Jadi jalan ditutup. Sebab apa? Tak seimbang lah. Sebab bila kita buat pembangunan di situ mesti ada kesan buruk. Okey. Tapi kalau tak buat pembangunan tak boleh juga. Sebab benda tu akan beri hasil kepada negara. Okey. Kemudian yang kedua, hakisan tanah. Nampak ni tanah terhakis. Okey, kalau kita tengok kan, bila berlaku hujan kita nampak air sungai warna coklat, tak kan? Sebab apanya? Hakisan lah. Air daripada kawasan bukit yang tanah-tanah hanya kata digondolkan, masuklah ke sungai. Masuk ke sungai, itu yang sungai jadi coklat. Dan apa yang berlaku pada sungai?
apa yang berlaku pada sungai? Sungai menjadi cetek. Sebab apa? Tanah ni mendap masuk ke sungai. Dia masuk mendap ke bawah tu kan. Dan bila sungai dicetek, apa yang berlaku? Banjir di kawasan tersebut. Senang banjir, tanah dah mendap itu. Jadi macam mana pula hujan ni boleh mengakiskan tanah? Okey, sebab apa? Sebabnya bila kita ada pokok tu ada daun. Daun ni orang kata apa? Dia menampan hujan tu. Jadi kalau daun menampan hujan, jadi hujan yang jatuh ke tanah tu dia menyerap je lah. Bila tak ada daun, hujan tu terus kepada tanah, terus ditolak tanah tu. Nampak? Itu fungsinya daun pada tumbuhan semula jadi. Ni kesan dia lah, hakisan tanah yang selalu berlaku. Dan bila dah banjir, apa yang berlaku? Kerosakan harta benda, banjir di kawasan kampung-kampung macam yang kamu tengok tu lah. Dekat kampung-kampung kita ni banjir kan, bila hujan. Sebab apa? Air sungai cetek. Bukan saja di kawasan kampung, banjir juga mengakibatkan kemusnahan tanaman-tanaman, terutama sekali sawah padi, yang dah elok-elok dah tanamnya, tapi bila berlaku banjir, tumbuhan rosak. Okay. Kemudian kawasan tadahan hujan terganggu. Okay. Macam kita saya kata tadi, kawasan tadahan hujan. Hujan ni menadah air. Jadi bila hutan ni ditebang, dinyahkan, tak ada lah kawasan untuk menadah air. Semakin kurang kawasan-kawasan menyimpan air hujan. Okey. Itulah dia. Jadi bila hutan tak boleh simpan air, apa yang berlaku? Air empangan pun menjadi kurang. Tak boleh. Sebenarnya kita buat empangan tu sendiri pun dah mengganggu dah hutan. Empangan. Okey. Ini yang terakhir sekali, kepupusan flora dan fauna. Maksud dia binatang-binatang, tumbuhan dan juga haiwan pupus disebabkan gangguan terhadap tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Hutan-hutan kita ni, penyahutan ni menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Okey, banyak dah haiwan-haiwan yang pupus di Malaysia ni sebenarnya, dan juga tumbuhan. Okey, sebab apanya? Sebab disebabkan penerokaan hutan yang tidak terancang. Okey, sama ada pembalakan ataupun penyahutanan. Okey, disebabkan pembangunan. Sebab itulah yang kerajaan kita walaupun ada buat macam ni, tapi dia adalah kata apa, rancangan-rancangan pemulihan terhadap tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Okey, kita tengok jadi pokok-pokok yang seperti ini perlu jagalah, makin pupus. Okey, tapi periuk kera ni pupus pun ramai juga buat lemah periuk kera kan. Itulah dia, kalau ikut sebenarnya tidak digalakkan, sebab periuk kera ni tumbuhan yang hampir pupus. Okey, haiwan liar ada pupus. Badak Sumatera, rasanya badak Sumatera ni dah tak ada dah kot rasanya. Cikgu pun tak peringat hari tu ada yang terakhir jadinya dah pupus kat sini. Okey, sebenarnya dah banyak yang dah pupus tapi kita tak ambil tahu. Okey, jadi okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Notanya kamu salin nota yang cikgu buat. Cikgu akan upload nota cikgu tu, kamu salin nota tu. Lepas dah salin nota tu, snap dan PM ke WhatsApp cikgu. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Okey, sekian, terima kasih.